Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Pati Munyatul Musalli, kitab Jawi, muka surat 9 baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Bawah sak topik dibanding sembahyang dengan manusia. Kata dia, dan rukun seperti kepala dan badan. Bermakna kalau tak ada rukun tentu tidak dikatakan sembahyang. Begitulah kalau tak ada kepala dan badan tentu tidak dikatakan manusia. Jadi sambung perbahasan dalam subtopik dia iaitu dibanding sembahyang dengan manusia. Jadi kita masih lagi orang kata muqaddimah kepada sebelum perbahasan sembahyang yang sebenar lah. Dia nak bagikan kesedaran kepada kita besarnya dan pentingnya sembahyang dalam kehidupan kita seperti nyawa sendiri. Maka dibandingkan manusia itu dengan sembahyang. Maka dia kata dan rukun sembahyang seperti kepala dan badan. Kepala dan badan ni sebuah manusia. Rukun sembahyang lah. Jadi rukun ni asal dia dalam bahasa Arab tu, rukun. Dia bukan asal bahasa Melayu, dia asal bahasa Arab. Rukun tu makna asas. Asas, tiang, usul, itulah. Tu dia panggil rukun. Rukun ni pula rukun ni pula ada dia panggil rukun hakiki, rukun yang tidak hakiki. Rukun hakiki ni maknanya kalau salah satu daripada dia tak ada, maka tak sah benda tu. Tu rukun lah. Ni dalam sembahyang kita ni, kalau tak ada salah satu rukun sembahyang, tidak sah sembahyang. Maksud tidak sah sembahyang tu ialah dia tidak panggil sembahyang. Kita buat dah rukuk, sujud apa semua, tidak tak ada. Dia tidak panggil sembahyang. Jadi ke akhirat nanti kalau kita kata saya dah sembahyang, malaikat tulis tak sembahyang. Sebab tidak sah. Itu rukun sembahyang yang 13 yang kita ma'ruf, yang kita maklum tu. Tu rukun sembahyang ketika sembahyang sendiri. Kalau sembahyang berjemaah, dia ada rukun tambahan lain. Yang sehari dia akan bahaslah satu-satu. Jadi dia kata rukun tu seperti kepala dan badan. Kepala dan badan ni sebuah manusia. Kepala ke atas ni, badan bawah ni lah. Jadi kepala dengan badan, kalau tak ada dalam manusia tu, dia tak panggil manusia. Dia panggil benda lain. Ada tangan saja, kaki saja. Pelik ke tu. Orang tak panggil manusia kalau tak ada kepala dengan badan. Begitu juga orang tak panggil sembahyang kalau tak ada salah satu daripada rukun sembahyang. Tu bermakna kalau tak ada rukun, tentu tidak dikatakan sembahyang. Begitulah kalau tak ada kepala dan badan, tentu tidak dikatakan manusia. Tidak dikatakan manusia ni pada uruf perkataan orang.
Pada uruf perkataan orangnya, bila tak ada kepala, tak ada badan ni, orang tak panggil manusia lah. Tak ada manusia ni ada tangan saja. Tak ada manusia ni ada kaki saja, tak ada. Kalau kaki saja kita jumpa tu, makna dia sama ada dia tu bukan manusia, ataupun kita kata itu kaki manusia yang sudah terputus. Sebab badan tak ada, kepala tak ada. Hanya kaki dan tangan ni. Putus panggil. Dia tak panggil manusia secara umumnya. Jadi sembahyang pun begitu juga, dia tak panggil sembahyang kalau tak ada salah satu daripada rukun-rukun yang kita sebut akan datang. Tu dalam bab rukun. Kemudian, dan sunat ab'ad. Sunat ab'ad, kalau dalam sembahyang, dalam kitab Safinatun Najah, secara ringkasnya dua saja, iaitu kunut dan juga tasyahud awal. Tapi bila didetailkan, diperincikan, dia ada banyak lah. Dalam kunut tu, selawat dalam kunut, doa dalam kunut, diri dalam kunut, bacaan kunut. Jadi banyak lah pula. Tasyahud awal tu duduk dalam tasyahud awal, bacaan tasyahud awal, selawat ke atas Nabi dalam tasyahud awal. Tu semua sunat-sunat ab'ad kalau kita perincikan. Kalau secara umum, tasyahud awal dengan kunut. Jadi apa-apa yang membabitkan tasyahud awal dan juga kunut, itu juga sunat ab'ad. Selawat ke atas Nabi SAW dalam kunut, selawat ke atas sahabat Nabi dalam kunut, berdiri ketika kunut, membaca doa kunut. Jadi 4 di situ. Dalam kunut ada 4 dah sunat ab'ad. Macam tu juga dalam tasyahud awal. Dalam tasyahud awal tu ada bacaan tasyahud, ada duduk tasyahud, ada selawat ke atas Nabi SAW dalam tasyahud dalam keadaan duduk. Situ jadi banyak dah sunat ab'ad ketika kita pecahkan daripada sunat tahiyat awal tu. Dia sebenarnya tahiyat awal pun boleh sebut, tasyahud awal pun boleh sebut. Tahiyat awal ni orang Melayu sebut tahiyat awal sebabnya dia ambil berdasarkan awal-awal at-tahiyyatu lillah, ataupun at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu yang sempurna. Kalau yang wajib, kalau dalam perbahasan tasyahud akhir, hak wajib at-tahiyyatu lillah. Itu yang wajib. Yang at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, hak yang tambahan tu sunat. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi sunat ab'ad tu seperti anggota manusia, kaki, tangan dan lain. Anggota-anggota selain badan dan selain kepala, kaki, tumit, jari kaki, jari tangan, bahu, siap-siap tu lah. Jadi itu diibaratkan seperti sunat ab'ad, dengan makna kalau seolah-olah dia ada rukun, dia ada syarat sah. Lupa nak sebut syarat sah, dia sebut dah dulu. Syarat sah tu seperti nyawa. Jadi kalau tidak ada syarat sah, tak bernyawa lah manusia tu. Seolah-olah sembahyang daripada awal tak terima dah, sebab syarat sah tak ada. Dia manusia ada, hidup dah, sebab tidak ada nyawa. Apa nak bincang itu? Kita nak bincang manusia yang hidup. Kita nak bincang Allah Ta'ala yang maha hidup. Kalau yang tak hidup, kita tak bincang dah. Selesai dah, mati. Jadi syarat sah sembahyang seperti nyawa, rukun seperti badan dan kepala, sunat ab'ad pula seperti anggota kaki tangan. Dengan makna kalau dia ada nyawa, dia ada kepala, dia ada badan, tapi tak ada kaki, cacat, OKU. Dia ada nyawa, dia ada kepala, dia ada badan, tangan tak ada, OKU lah. Dia masih lagi hidup, dia masih boleh berjalan, masih boleh bercakap, tapi tak ada anggota yang lengkap. Itu dia panggil OKU, orang kurang upaya. Jadi dalam sembahyang kalau tidak ada sunat ab'ad, maka seolah-olah sembahyang kita tu OKU. Sembahyang yang OKU, padahal kita tidak OKU pun. Sembahyang kita buat sendiri jadi OKU. Tasyahud awal tak ada, kunut tak ada. Sebab itulah kalau tu imam tak buat tasyahud awal, boleh makmum mufaraqah. Boleh. Cuma jangan jadi macam ni. Kalau imam tu terus berdiri rakaat ketiga, makmum bakat subhanallah, tak payah. Kalau dia subhanallah, tu imam turun, batal tu imam. Bila batal tu imam dengan makmum ikut, makmum batal. Jadi jangan dalam bab tasyahud, kalau tu imam tinggal tu terus naik saja, tak ada masalah. Tak payah subhanallah buat rajin gitu. Kalau subhanallah tu bila tambah rakaat baru subhanallah. Dia tambah rakaat kelima ke,
tambah maghrib jadi 4 ke. Bila dia naik rakaat keempat, rakaat kelima, baru kita subhanallah. Kita jangan diri pula. Kita duduklah dalam tasyahud akhir tu. Sambil-sambil tegur tu imam. Sambil-sambil tegur tu imam, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau dia tak mau ikut turun juga, mufaraqah. Itu ya. Kerana kita sudah mengikut orang yang tersalah. Tidak boleh mengikut orang yang tersalah dalam perbuatan sembahyang. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, itu nantilah dalam bab sembahyang berjemaah. Kemudian, bermakna kalau tak ada anggota, apalah faedah manusia itu? Cacat OKU. Bukan kita nak kata orang yang OKU ni tak ada faedah. Ini nisbah sekarang ni sembahyang. Sembahyang dengan nisbah anggota yang tak ada, sembahyang yang tak ada sunat ab'ad, seperti orang yang tidak ada anggota yang lengkap. Jadi cacatlah sikit, orang kurang upaya OKU, tidak ada anggota yang sempurna. Macam tu jugalah puasa. Puasa kalau kita buat benda-benda makruh, jadi benda tu kurang. Kalau nisbah puasa, dia buat benda-benda makruh dalam ketika berpuasa. Dia buat benda-benda makruh tu menyebabkan kurang pahala. Menyebabkan kurang pahala. Kalau buat benda haram, menyebabkan kosong pahala. Kalau buat perkara yang batal puasa, hak tu tak sah pada awal lagi. Tak sah daripada awal lagi. Jadi orang yang sah puasa belum tentu 100% pahala dia. Sebab tu Nabi SAW menganjurkan orang yang berpuasa tu supaya kita belanja dia buka puasa supaya dia dapat pahala 100% puasa dia. Sebab kita puasa belum tentu 100%. Kita ada buat benda makruh macam-macam ketika puasa menyebabkan kurang kita punya pahala. Maka kita beri makan ke orang yang berpuasa, kita dapat pahala puasa 100% lengkap. Walaupun puasa dia tidak lengkap. Walaupun puasa dia ada buat benda makruh di siang hari bulan Ramadan, ataupun ketika dia berpuasa, kita belanja dia makan untuk buka puasa, kita dapat pahala 100% tanpa kurang sikit pun. Tu kelebihan orang yang belanja makan buka puasa. Walaupun separuh kurma sekalipun. Walaupun seteguk air sekalipun. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, begitulah kalau tak ada sunat ab'ad, apalah molek sembahyangnya, apalah molek sembahyangnya, tentu tak ada molek. Tu dia cakap gitu pula. Tak molek lah sembahyang, tak ada sunat ab'ad. Jadi kalau kita sembahyang sendiri-sendiri ke, sembahyang sunat ke, apatah lagi kalau jadi tu imam, kena buatlah kunut tu dalam mazhab Syafi'i sunat ab'ad. Dalam sembahyang tu tidak ada istilah sunat muakkad, tak ada. Sunat muakkad tu tak ada. Yang ada sunat hai'ah, sunat ab'ad. Selain daripada sunat ab'ad yang kita sebut tu, lain semua tu sunat hai'ah dah tu. Sunat hai'ah itulah yang paling banyak sekali. Sekejap lagi dia akan sebutlah. Sunat hai'ah tu macam bulu-bulu. Jadi kalau tidak ada bulu tu, kurang juga. Tapi kurang tu taklah bermudarat kan. Tapi kurang sikit lah. Banding dengan ab'ad teruk lagi. Kalau tidak buat sunat ab'ad, lagi teruk daripada tidak buat sunat hai'ah. Maka janganlah kamu tinggal sunat ab'ad ini. Janganlah kamu tinggal sunat ab'ad ini. Sebab tu kalau orang yang tinggal sunat ab'ad, contohnya tasyahud awal kita kata tadi, boleh makmum mufaraqah. Mufaraqah dia tu dapat 27 darjat. Kalau dia nak mufaraqah lah. Kalau tak mufaraqah pun tak apa. Nak kata boleh mufaraqah ketika itu. Kalau kunut pula, contoh tu imam tak buat kunut, jadi kita buat kunut pendek. Kita buat kunut pendek. Iaitu kalau nak kunut jugalah. Kita buat kunut pendek, contohnya Allahumma ghafirli ya ghafur. Allahumma ghafirli doa. Ya ghafur puji Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tu kunut paling pendek. Tu kunut paling pendek lah. Cumanya sehari bila tu imam salah, kena sujud sahwi juga. Sebab tu imam tak buat kunut. Apa-apa kekurangan yang berada pada tu imam terjangkit pada makmum, walaupun makmum buat. Sebab tu kalau dia nak pilih tu imam tu, kena pilih hak elok lah. Hak semak-semak lagi, hak boleh menyempurnakan sembahyang dia, maka kita pun dapat kesempurnaan sembahyang tersebut. Begitu jugalah kalau tu imam tu tak kunut, dia terus sujud, jangan pergi subhanallah. Kalau tu imam naik balik, batal. Bahaya.
Jadi kalau dia dah sujud dah dalam bab kunut ataupun dah berdiri dah rakaat ketiga dalam bab tasyahud awal, dia tinggal tasyahud awal, tak payah subhanallah, diri terus dengan tu imam. Takut sekali tu imam pergi turun, batal habis tu imam tu. Kalau tu imam tu jenis mengaji, dia tetaplah kekal kat tempat dia, tahu dah dia tinggal. Tahu dah dia tinggal. Tak apalah duduk tempat dia. Dia tahu dah takut kita gelabah. Subhanallah, subhanallah, pas sudah tak turun-turun kawan tu. Tu. Dan sunat hai'ah seperti bulu perhiasannya, bulu perhiasan manusia. Apa bulu tu? Rambut, bulu kening, bulu roma dan lain. Bulu roma kat tangan-tangan tu. Bulu kening atas ni. Rambut lah. Jadi semua tu bulu belaka. Bulu kalau ada bawah dagu dia panggil janggut. Bulu ada kat atas mulut, bibir tu dipanggil misal. Bulu yang berada di bawah bibir ni panggil anfaqah. Dia panggil anfaqah ni, yang ni. Ni bukan janggut, ni anfaqah dia panggil. Kalau bulu kat sini dia panggil sideburn, ataupun kita lama dia panggil tali tudung. Bukan tali tudung perempuan tu. Kita lama dia panggil tali tudung tu sideburn. Kemudian, jadi sunnah hai'ah ni yang paling banyak dalam sembahyang. Sunnah hai'ah ni yang paling banyak dalam sembahyang. Jadi kalau tak buat sembahyang sunnah hai'ah tu, macam kita tak ada bulu. Ada dah anggota, ada ruh dah, ada nyawa dah. Ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, engkak dah. Tapi tak ada bulu. Otak belakang, licin. Jadi adalah manusia tu, cuma kurang elok sikit lah. Taklah sekurang mana kita tertinggal sunat ab'ad. Sebab tu sunat ab'ad kalau tinggal sunat sujud sahwi. Sunat hai'ah dalam mazhab Syafi'i kalau tinggal tidak sunat sujud sahwi. Kalau buat sujud sahwi kerana kita tinggal sunat hai'ah, batal sembahyang. Tu disebut dalam kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi. Beza dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali sunat hai'ah tinggal pun sunat sujud sahwi. Itu mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bermakna kalau tinggal sunat hai'ah, tentu licin huduh sembahyangnya. Sembahyang seorang tu kurang elok sikit lah. Tapi taklah kurang elok tu macam sunat ab'ad. Taklah seteruk itu. Tapi kurang juga. Antara sunat hai'ah ni takbir raya. Takbir raya dalam sembahyang. Bukan takbir raya yang luar sembahyang tu. Takbir 7 kali tu lah. 7 kali, 5 kali tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau tu imam tak buat, jangan pergi subhanallah. Kalau tu imam buat, tak buat, dia pergi subhanallah, tak payah. Apatah lagi kalau tu imam pergi buat sujud sahwi, lagi teruk. Batal terus sembahyang raya tu. Sebab hak tu sunat hai'ah. Jadi sunat hai'ah tidak boleh sujud sahwi. Kalau sujud sahwi kerana tertinggal sunat hai'ah, batal sembahyang. Jaga-jaga tu. Jadi kalau tertinggal subhana rabbiyal a'la ke apa ke, hak tu tidak sunat sujud sahwi. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali bolehlah. Tapi kita sembahyang dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang licin badannya, badan seorang tak ada berbulu. Tu. Jadi dia panggil mahkota orang lelaki janggut, mahkota orang perempuan rambut. Mahkota orang perempuan rambut, mahkota orang lakinya janggut. Jadi kalau lelaki ni tak ada janggut, kuranglah sikit. Kurang handsome lah sikit. Dia kurang, ada kurang. Bahkan kalau orang tak ada janggut, tak ada misal dan sebagainya, muka jambu pula, dia masuk kategori amrad pula. Dia masuk kategori amrad yang ada hukum dia yang tersendiri. Boleh tak orang sentuh dia, boleh tak orang tengok dia. Bagak gitu. Jadi kalau ada janggut tu, itu mahkota orang lelaki. Kalau perempuan pula, mahkota dia rambut. Sebab tu isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan rambut ketika mana Nabi SAW hidup sampai ke pinggul. Panjangnya rambut mereka. Sehingga Nabi SAW wafat, bila wafat mereka potong jadi pendek. Kerana tidak ada keperluan dah untuk mencantikkan diri depan suami. Dan mereka pun tidak bolehlah nikah lain sebab ummahatul mu'minin. Ummahatul mu'minin selepas meninggal Rasulullah SAW, mereka tidak boleh menikah dengan orang lain lagi. Itu hukum khusus bagi mereka. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala,
maka apalah molek sembahyang kita itu? Tak molek lah. Apa yang moleknya kalau tinggal sunat hai'ah tu kuranglah sikit? Tentu tidak molek. Noktah. Kalau begitu janganlah lagi kita bermudah-mudah dengan tinggal hai'ah ini, sunat hai'ah. Dia tak sebut lagi sunat hai'ah, dia bagi mukadimah dulu. Nanti akan datang sunat-sunat hai'ah tu janganlah tinggal. Sunat hai'ah macam-macam lah, selain daripada sunat ab'ad, semua sunat hai'ah lah tu. Tasbih rokoknya, tasbih doa i'tidalnya, ataupun tasbih sujudnya, duduk antara dua sujud lah, iftitah lah, ta'awudz lah, semua tu hai'ah berlaku. Angkat tangan, 3 takbir. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kerana dunia sekarang, rambut dan bulu-bulu inilah kita bersangatan pada mengelokkan bulu-bulu rambut ni. Pada dunia sekarang, dunia dia waktu tu, zaman sekarang sama juga. Jadi kalau bak rambut ke bak rambut lah khususnya, kita akan memperelokkan, akan menghias dia supaya dia tu tidak jadi tak elok. Kalau gugur kita sapu kering ke ubat ke, boleh jadi tumbuh bulu balik, jadi lebat balik. Kalau hak uban tu kita pakai inai dan sebagainya untuk mengelokkan tak putih semata-mata. Tu. Kalau orang yang beruban tu boleh nak pakai inai warna merah tu boleh, tapi hitam tak boleh lah, kecuali perang. Perang boleh lah pakai hitam. Perang boleh pakai hitam, hak ni laki sahaja. Kalau perempuan boleh lah sebab nak mencantikkan depan suami. Tu tak apa. Tu. Hak laki ni tak boleh. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia dunia sekarang memperelokkan rambut dan bulu tadi dengan berbagai-bagai celok dan apa tu? Apa tu? Dia tulis bawah tu, tak ada? Bedok. Gitu. Dan sepak okey, iaitu bedok. Mana nak memperelokkan wajah lah, anggota kita pun macam-macam lah, lotion lah, shampoo lah, sabun lah, apalah. Hak tu hak dunia, hak sembahyang takkan kita tak buat gitu. Sembahyang tak perlu celok apa semua buat. Ketika kita sembahyang tu hanya perlu buat sunat hai'ah, itu sudah mencantikkan sembahyang. Tak perlu guna apa-apa produk untuk mencantikkan sembahyang, tak payah. Hanya buat sunat-sunat hai'ah yang ditentukan dalam syarak, dalam mazhab, selesai. Tu. Kemudian kata musannif, maka pada sembahyang lebih-lebih lagi mesti mengelokkan sembahyang dengan mengerja sunat ini, sunat hai'ah dengan sempurna. Dengan sempurna ni dia ada dua, sama ada sekurang-kurang sempurna dan yang paling sempurna. Nanti sunat hai'ah dia akan sebutlah. Contoh dalam tasbih rokok. Tasbih rokok sekurang-kurang sempurna 3 kali. Paling sempurna 11 kali. Tasbih rokok dengan tasbih sujud. Sekurang-kurangnya 3 kali. Kalau kurang 3 kali tak sempurna lah. Kalau buat sekali tak sempurna, tapi buat dah tapi tak sempurna. Kalau 11 kali itu paling sempurna. Tapi kalau jadi tu imam, sunat 3 kali. Kerana tidak boleh memanjangkan, tidak sunat memanjangkan sembahyang ketika jadi imam. Ketika jadi imam, sembahyang berjemaah, sunat mempercepatkan sembahyang. Tidak boleh melama-lamakan sembahyang, zikir-zikir itu tak boleh lama-lama dalam sembahyang. Sunatnya mempercepatkan sembahyang. Kecuali lah dituntut dalam syarak secara khusus untuk sembahyang lama, tu lain cerita. Contohnya sembahyang tarawih dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in, disunatkan untuk sembahyang tarawih tu kita khatamkan Quran 30 juzuk dalam sembahyang tarawih. Jadi kena lama lah. Tu dituntut secara khusus. Cuma nanti dalam kitab kita akan sebut bacaan surah-surah tarawih tu bukan 30 juzuk, bahkan surah-surah lazim. Kerana itu lebih, dia panggil lebih mesra rakyat dengan orang Melayu. Kalau 30 juzuk tu, kalau orang maqam wali-wali tak apalah. Yang ada masjid yang baca 30 juzuk, silalah nak pergi situ. Dia akan pergi situ. Jadi orang yang hati dia ni kurang semangat sangat, tapi nak buat penuh, contohnya, dia cari hak masjid surah, hak baca yang mudah-mudah ya. Jadi kita ni sekali dia akan sebut surah-surah lazim dalam sembahyang tarawih. Dan kita akan sebutlah hukum dia dalam kitab Arab, sebut lagu mana akan datang.
Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, selesai, habis dah. Kemudian topik seterusnya, sembahyang batin. Ni bukannya ajaran sesat ni. Pas ni tak payah sembahyang, ada sembahyang batin. Bukan. Sembahyang ni bila hadap Allah Ta'ala, ada zahir, ada batin. Batin tu nisbah dalam hati, zahir tu nisbah kita buat rukun, syarat, sah dan sunat. Kadang-kadang kita gerak, rokok, sujud, iktidal dan sebagainya, tapi dalam hati tak ke lain. Dalam hati tidak bersama Allah Ta'ala. Jadi kalau dalam sembahyang, yang mana ketika itu kita sedang berhubungan dengan Allah Ta'ala pun tak ingat Allah Ta'ala, apatah lagi dunia ghaflah, dunia selepas daripada sembahyang, lagi-lagilah dia tak ingat Allah Ta'ala. Kalau dalam sembahyang pun tak ingat Tuhan, dah betul lagi luar sembahyang. Sebab tu kita dia panggil tahlil. Tahlil ni ada 3 dalam fiqh. Bila sebut tahlil, bukan tahlil tu dengan ha, ni dengan ha. Tahlil. Kalau yang la ilaha illallah tu tahlil dengan ha, halala yuhallilu tahlilan. Ni tahlil. Tahlil dalam fiqh ada 3. Satu, yang pertamanya tahlil dalam haji, iaitu kita bercukur untuk menghalalkan diri buat benda yang diharamkan ketika kita sedang ihram. Tu tahlil. Tahlil ni seolah-olah kalau terjemahnya menghalalkan sesuatu. Tahlil yang keduanya ialah kalau seorang suami tu cerai isteri dia tolak 3. Kemudian nak nikah semula dengan isteri yang kita cerai tolak 3 tu tak boleh, melainkan dia kahwin lain, dia setubuh lain, dia bercerai, baru kita boleh nikah. Itu tahlil. Nombor 2, untuk menghalalkan kita nikah dengan bekas isteri yang kita sudah tolak 3. Tahlil yang ketiga dalam sembahyang ialah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita menghalalkan benda yang haram ketika sembahyang. Kita haram dalam sembahyang makan, minum. Sebab tu dia panggil awal-awal takbiratul ihram. Takbir untuk mengharamkan benda yang halal sebelum sembahyang. Lepas tu salam tahlil, iaitu kita menghalalkan semula benda yang haram ketika sembahyang. Ketika sembahyang kita tak boleh cakap, tak boleh makan, tak boleh minum. Kita hanya berzikir, hanya berdoa, hanya baca Quran. Dalam sembahyang 3 saja. Zikir, doa, Quran. Semua Arab berlaku. Sebab itulah ulama sebut dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qari, kita ditutupkan sembahyang tu dengan salam. Kerana kita sebelum tu ditutup dengan salam satu, kemudian disunatkan kita ketika beri salam tu, kita niat beri salam pada orang yang ada di sebelah kita. Dan begitu juga kita ada niat bila beri salam dalam sembahyang tu, menjawab salam orang yang sebelah kita. Itu dia panggil petanda awal kita boleh cakap dengan orang. Nak bercakap dengan orang tu, salam dulu pertama. Baru lepas pada tu cakap benda-benda lain. Salam dulu pertama. Lepas tu salam tu awalul kalam. Salam tu awal perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru nak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, muqaddimah dan sebagainya. Itu salam dulu. Bila mula nak cakap, salam dulu yang pertama. Ni kita nak cakap dengan manusia, nak habis sembahyang ni, Allah Ta'ala letakkan rukun sembahyangnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana kita jumpa orang, pertama-tama kita ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila ucap salam, kalau luar sembahyang lah, kita berjumpa orang, Assalamualaikum warahmatullahi. Sunat salam. Sunat salam dengan sunat salam tangan. Salam tu satu, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian sunat salam dengan tangan. Apa nama tu, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut, kata dinukil daripada Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, tak silap, ada dalam ta'liq kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Tu kitab tu, karangan tu, kemudian ada tahqiq dia, ada ta'liq bawah tu, dinukil daripada Imam Nawawi ataupun Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Dia menceritakan berkaitan dengan hukum salam selepas sembahyang. Hukum salam lepas sembahyang ni apa hukum dia? Maka Syekh Izzuddin bin Abdus Salam radhiyallahu ta'ala anhu kata dia itu adalah perbuatan bid'ah yang harus. Bid'ah yang harus, kalau buat tak ada masalah. Imam Nawawi pula kata itu sunat kerana ada asal daripada hadis, bila kita berjumpa dengan saudara kita tu boleh bersalam. Jadi bukan bid'ah semata-mata tu, bid'ah dalalah berlaku. Bid'ah sesat masuk neraka dah. Bid'ah yang harus. Antara bid'ah yang harus ni mikrofon.
Ini bid'ah yang harus. Nabi SAW tak pernah buat. Sahabat Nabi SAW pun tak pernah buat. Tapi kita buat ada maslahah, bid'ah yang harus. Syekh Izzuddin Abdul Salam radhiyallahu taala anhu dia bahagikan bid'ah kepada 5. Sebab bid'ah bukan hukum. Bid'ah ni adalah benda baru. Bid'ah ada yang haram, bid'ah ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang harus, ada yang sunat. Jadi bid'ah yang wajib apa dia? Iaitu mengumpulkan, mendisiplinkan ilmu. Ada tuntutan ke atas ulama secara fardu kifayah untuk buat kitab, untuk tulis disiplin-disiplin ilmu supaya ilmu Islam terjaga. Itu bid'ah yang wajib. Nabi SAW tak pernah tulis ilmu. Sahabat tak pernah tulis ilmu, ambil hadis je daripada Nabi SAW. Nabi SAW lagi tak pernah tulis. Dia ambil direct pada Allah Ta'ala daripada Jibril AS. Kemudian kata musannif rahimahullah, sembahyang batin. Dan dalam sembahyang ini ada sembahyang batin. Dia buat kurungan sembahyang hati, iaitu sembahyang ketika mana hati kita tengah sembahyang tu, kita kena buat apa? Hati kita tu. Hak zahir, rukun, syarat sah, sunat, sekali dia akan sebut. Dia sebut hak hati dulu. Sebab tu sebagian ulama sebut seolah-olah kitab Musalli ni dia kitab tasawuf juga. Tapi tasawuf sembahyang lah. Bukan tasawuf yang kita belajar bernama bagi hati tu. Tasawuf dalam sembahyang. Dia bukan menitik beratkan hanya fiqh, bahkan dia menitik beratkan tasawuf juga. Supaya sembahyang kita lebih sempurna. Iaitu sembahyang batin tu khusyuk. Tu yang pertama. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab fiqh dia, khusyuk ni rukun sembahyang. Khusyuk ni rukun sembahyang. Tapi Imam Nawawi rahimahullah sebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, itu bukan pandangan mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Pandangan mu'tamad madhab Syafi'i sunat sahaja khusyuk. Bukannya wajib. Muncul lah. Kalau jadi rukun kau habis cerita kita ni. Khusyuk tu salah satu rukun kata Imam Ghazali. Apa itu khusyuk? Tetap hati. Tidak ingat ke situ ke sini. Hati dia ketika sembahyang tu tetap hati. Apa tetap hati? Ingat Tuhan. Kita ingat apa yang kita baca, lalu dalam hati makna-makna dia. Tu khusyuk tu. Jadi petanda orang yang tetap hati ataupun khusyuk ni ialah ketika mana dia sembahyang, dia buat apa? Satu hari sahabat Nabi SAW sembahyang sambil pegang janggut. Tengah-tengah sembahyang tu, raut janggut dia. Janggut panjang kan. Dia buat raut sambil sembahyang ni. Tu Nabi SAW kata kalau dia tu khusyuk, dia tidak akan buat begitu. Dia akan duduk tetap biasa. Dia akan gerak hanya dalam sembahyang saja. Gerak yang ada kaitan dengan sembahyang saja. Sebab tu gerak yang tak ada kaitan dengan sembahyang ada dibincangkan dalam perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau pergerakan tersebut ada kaitan dengan sembahyang, itu tak ada kisah. Itu tak ada masuk dalam perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Tidak ada. Macam ni lah. Ada satu kita pernah, ada orang soal, ada orang mengajar. Ada orang mengajar kata apa? Dia kata, ketika kita takbiratul ihram, angkat tangan tu, dia kena tumakninah sebelum turun tangan. Pulak. Dia kena Allah. Kena tumakninah sini. Lepas tu sebelum turun. Jangan buat halu. Allahu Akbar. Hak tu dia kata baca. Pulak. Kok mana pulak ambil tumakninah situ? Tumakninah ni ada pada 4 benda saja. Dan tumakninah ni rukun. Dia bukannya, yang angkat tangan tu sunat. Itu bukan rukun. Tumakninah ni ada pada rukun. Rukunnya rokok, tidak, sujud, duduk antara 2 sujud. 4 Jadi tidak betul dan tidak benar orang yang kata perlu tumakninah sini sebelum turun. Tak payah. Kok mana buat macam tu? Angkat tangan ni sunat. Bila sunat, dia perbuatan yang berkaitan dengan sembahyang. Maka tidak ada masalah lah. Nak teruih pun tak apa, tak teruih pun tak apa. Nak buat Allahu Akbar boleh, nak teruih pun tak apa, nak tetap pun tak apa, ikutlah. Asalkan nanti kita akan bahas lah cara angkat takbir lagu mana. Cara angkat takbir ni pun khilaf ulama 3 pandangan dalam mazhab Syafi'i. Mana yang mu'tamad nanti kita akan sebut. Sebab tu imam macam-macam peseng. Ada setengah tu imam yang tempat saya mengajar tu, dia Allahu Akbar, dia tak turun lagi. Dia dah Allahu Akbar dah, bar tu dah bar dah, dia tak turun lagi, tak turun sujud lagi, tak turun rokok lagi, tak naik duduk antara 2 sujud lagi. Jadi payah gitu. Jadi macam mana cara yang afdal, yang mana kita bagi isyarat kepada makmum selepas bar tu kita dah masuk kepada rukun seterusnya dah. Bukannya baru nak masuk.
Jadi kalau tu imam hak jenis gitu tak molek manalah. Sebab kita lagi nak turun, takut turun sama dengan tu imam. Bila turun sama tu imam, tak dapat fadilat 27 darjat. Jadi masalah kita pula. Bila tak dapat 27 darjat, sembahyang sah tapi tak dapat fadilat jemaah lah. Dia kena belakang sikit daripada perbuatan tu imam. Sebab tu kalau tu imam daripada start dia turun tu, dia dah dah. Allahu Akbar. Ba tu sujud dah. Kita dapat tahu ke? Oh, bila ba ni dia dah sujud dah. Baru kita ikut belakang. Tu lebih afdal. Dan dapatlah pahala 27 darjat. Jadi tu imam pun kena belajar. Sebab tu imam kat mana-mana masjid lah kita mengajarnya. Biasanya bila orang mengajar dia masuk dalam. Dia nak aling gua nak tahu lah. Bila orang mengajar dia masuk dalam. Orang gila ngaji sekali. Baru tunjuk dia punya kepimpinan sebagai imam kat tempat tu. Itu imam lari. Tu imam lari, tu imam masuk bilik. Lepas isyak keluar balik. Macam dia aling dah. Bab mayang tak lepas lagi. Bab Fatihah belum tentu lagi. Fatihah belum tentu lagi. Tak sentuh lagi bab Fatihah lagi. Baru bab hak macam tu je. Bab pergerakan semayang pun ada masalah dah. Itulah tu imam zaman sekarang. Kena sabarlah tu imam muda tu. Ada satu imam bila tanya tajwid tak tahu juga. Nak jadi tu imam ke mana tak tahu. Zaman dulu orang tu imam ni boleh baca paling kurang Munyatul Musalli. Ustaz Khairah Daud hafizahullah taala Syarah Uniza dia pernah cerita dulu dia mengaji Munyatul Musalli dengan tu imam zaman tu imam mengaji di zaman dia mengaji Munyatul Musalli kitab ni lah. Tapi ni parti ni Munyatul Musalli Syekh Daud tu. Dia mengaji dengan tu imam Tu imam boleh baca kitab. Kalau pensyarah ataupun penceramah ataupun orang yang mengajar kitab tak mari, tu imam ganti. Tu tak mikir benda lain dah. Ni nak kalau kawan tu tak jadi nak mari, tu imam tak kerti baca kitab pula. Nak macam mana ni? Tu. Tajwid tak kerti juga. Ada sebahagian tajwid tak kerti juga. Panjang pendek tak kerti juga. Payah lagu tu. Nak jadi tu imam. Tu imam dengan Tok Bilal jadi Tok Bilal. Tok Bilal lagi banyak pahala. Tok Bilal lagi banyak pahala daripada Tok Imam. Tu nisbah afdal lah. Bukan banyak pahala kedak ni. Nisbah afdal lagi Tok Bilal daripada Tok Imam. Nak jadi Tok Imam hangat. Kena benda-benda gitu, sekat lah kawan tu pun. Iaitu tetap hati habis. Dan hadir hati pada ingatkan perbuatan sembahyang. Ni yang kedua. Dalam hati ketika sembahyang tu, kita ingat, kita hadir. Hadir ni mana? Tak ingat benda lain lah. Kita hadir dalam hati ketika sembahyang tu, ingat benda-benda yang kita buat dalam sembahyang. Sekarang ni tengah berdiri. Kita berdiri tengah buat apa? Baca doa iftitah. Apakah intipati daripada doa iftitah tu? Masuk dalam hati ketika tu. Allahu Akbar kabira. Apa dia Allahu Akbar kabira? Sebab tu paling kurang kita kena tahu terjemahan. Beli kitab-kitab terjemahan sembahyang. Tengok. Makna. Ni Allahu Akbar kabira. Makna ni. Paling kurang gitu. Paling kurang begitu. Sebab kita bukannya orang ada basic bahasa Arab. Kalau kita tak ada basic bahasa Arab dah tak apa. Ni tak tahu kalau bahasa Arab. Jadi kita kena beli terjemahan supaya kita dapat menghadirkan terjemahan tersebut ataupun menghayati sembahyang tersebut yang kita faham benda yang kita baca. Surah Al-Fatihah tahu tak makna tahu. Paling kurang tahulah makna Fatihah tu. Jangan pas sudah tak tahu langsung. Benda apa yang kita sebut tu kita hadirkan dalam hati ketika kita menyebutnya. Barulah kita tidak hadir hati itu selain daripada sembahyang. Kita tak ingat selain daripada Allah Ta'ala. Apa tu perbuatan sembahyang? Iaitu rokoknya, sujudnya dan rakaat. Rakaat pun kena ingat juga. Kan lupa rakaat sudah. Jadi kalau rakaat ni tu imam lupa, jaga-jaga makmum. Makmum kena tegur. Jangan buat senyap. Makmum kalau senyap dalam keadaan dia tahu dia kurang rakaat, batas sembahyang makmum tu. Jadi dia kena tegur subhanallah. Tu imam pun dapat isyarat. Faham ah? Tu imam kalau tak faham juga tengok belakang sikit. Habis cerita tu. Kalau tengok tak ada salah tu imam. Apa dia yang subhanallah, dia tengok kanan. Berdiri, tak apa. Dia asalkan tidak mengalihkan badan dia sudah. Mengalih kepala ni makruh asalnya kecuali ada hajat. Ada hajat tak makruh lah. Jadi kita nak tengok benda apa situasi sebenar ni. Duduk subhanallah. Kita pun tengok, rakaat lain ni aku buat ni. Tu duduk balik. Ataupun kurang rakaat, naik balik. Begitu. Itu sudah terjadi pada zaman Nabi SAW dan Nabi SAW sendiri terjadi gitu.
Nabi SAW, ulama sebut, kitab Hasyiah Bajuri sebut, Nabi SAW lupa ni bukan sebab lupa macam kita, lupa sebab fana dengan Allah Ta'ala dalam sembahyang. Dia terlalu asyik dengan Allah Ta'ala, terlalu mengingati Allah Ta'ala sehingga terlupa rakaat. Tu dia. Tu. Terlalu asyik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terlalu gembira dengan sembahyang, ketika sembahyang ingat Allah, dia terlupa rakaat. Tu Nabi SAW. Jadi, itu hikmah kenapa Nabi SAW boleh lupa dalam sembahyang. Supaya kita bila lupa dalam sembahyang, kita pun buat begitu. Apa yang dibuat oleh Nabi SAW, iaitu sujud sahwi. Benda-benda yang boleh membatalkan sembahyang, kalau buat dengan sengaja, sunat sujud sahwi. Kalau buat tidak sengaja. Benda-benda yang boleh membatalkan sembahyang, kalau buat dengan sengaja, tiba-tiba tak sengaja, maka sunat sujud sahwi. Tu nanti akan datanglah sujud sahwi tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan lainnya, habis. Seterusnya, dan sempurna ikhlas pada sembahyangnya, sembahyang seorang kerana Allah jua, tidak kerana lain. Jadi ikhlas ni kita kata dalam kitab tasawuf dulu, ada 3 pendapat ulama. Pandangan yang pertama, pandangan Syekh Ibnu Hajar, pandangan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata 1% saja akal ada benda selain Allah, kosong pahala. Dia kira tidak ikhlas, dia kira tidak diterima pahalanya, kosong. Kalau ada 1% je daripada 100% tu ada benda dunia selain Allah dalam hati dia untuk sembahyang tu, maka dia kosong pahala. Pandangan kedua, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dia sebut kalau ada 1% saja ikhlas, 99% lagi tak ikhlas, maka dia hanya dapat pahala 1% sahaja. Terbaliklah. Terbalik macam tadi. Kalau tadi Syekh Izzuddin Abu Salam 1% yang ada selain Allah, kosong pahala. Syekh Ibn Hajar 1% yang ada ikhlas, 1% itulah yang dia akan dapat pahala. Kalau 50% lah dia dapat pahala. Begitu. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sebut kena tengok. Kalau dia berat balik Allah, dia berat balik akhirat, maka dia dapat pahala qadar dia. Contoh, dia sembahyang lillahi ta'ala 70%. 30% lagi tidak lillahi ta'ala, maka dia dapat pahala qadar 70%. Tapi kalau lebih daripada, kalau dunia ataupun selain Allah Ta'ala, dia buat tu selain Allah Ta'ala, lebih daripada 50%, tak dapat langsung, kosong. Contohnya dia sembahyang itu niat dunianya 51%. Lebih tu. Lebih sikit. 49% lillahi ta'ala. Maka hak tu kosong. Tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tu ikhlas dalam perbahasan ulama. Maka sekarang ni dia kata kena sempurna ikhlas kita dalam sembahyang kerana Allah. Sebab itulah dalam kitab fiqh, dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab, disebut sembahyang tarawih ni pandangan mu'tamad madhab Syafi'i, sunat muakkad, buat secara berjemaah. Tapi ada sebahagian pandangan ulama yang mengatakan sembahyang tarawih ni sunat buat di rumah kerana takut riya. Kerana apa? Kerana boleh takut riya. Ilah tasawuf tu ada dalam fiqh. Kerana takut riya sebab sembahyang tarawih pada asalnya 20 rakaat paling banyak. 20 rakaat, paling kurang 2 rakaat. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah 2 rakaat paling kurang tarawih. Dapat ke tak pahala kalau orang buat 8 rakaat, tak buat 20 rakaat? Khilaf ulama. Dalam kitab Syekh Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullah, dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi ala Tahrir sebut seseorang yang buat kurang daripada 20 rakaat, maka dia jadi sunat mutlak, dia tidak jadi sunat tarawih walaupun dia niat sunat tarawih. Dia jadi sembahyang sunat mutlak biasa. Walaupun dia buat 16 rakaat, dia tak buat 20, dia jadi sunat mutlak. Yang pandangan kedua, dapat juga pahala sekadar dia buat itu. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.